Marhaba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hathi ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalala ala al khair ibtigha qurbihi wa thawabihi wa wajhihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma razuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham الملائكة المقربين في عافية يا رب العالمين. قال الشيخ المؤلف أدام الله النفع به وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم. Masya Allah, ni buku Dr. Anwar. Siapa Dr. Anwar? Baik. Kita punya buku ada. Jazakumullah khair. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi kita dapat bersama sama untuk meneruskan pelajaran kita mengenali Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya sebagaimana yang kita telah sebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuju untuk ke atas jalan untuk menuntut ilmu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan dia ke syurga. Tamam. Dan di dalam majlis zikir ataupun majlis ilmu ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana apabila satu ketika ada 3 orang mereka datang ke majlis ilmu. 3 orang ni mereka datang ke majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu daripada mereka, tamam, mereka nampak ada tempat kosong kat depan, mereka cepat-cepat kejar duduk. Dia cepat-cepat kejar duduk, dekat-dekatkan diri dengan majlis tersebut untuk dalam niat mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mendekatkan diri dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasulullah sebutkan fastahya. Dia malu. Dia tengok duduk belakang, dia tengok dari jauh, dia duduk. Fastahyallahu minhu. Maka Allah pun malu dengan dia. Tamam. Yang ketiga, kita meminta Allah Subhanahu wa taala peliharaan daripada perkara tersebut. Dia melihat majlis ilmu. Apabila dia melihat majlis ilmu, dia melihat Rasulullah dengan sahabat-sahabat, dia rasa tak ada kepentingan majlis ni. Fa'arada. Dia tinggalkan majlis ni. Fa'aradallahu anhu. Maka Allah pun berpaling dari dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas majlis tersebut, Rasulullah SAW pun dengan penuh hikmah, dia kata, hendakkah kamu aku ceritakan tentang 3 orang? Cerita tentang 3 orang ni. Padahal 2 orang tu ada dalam majlis dan satu dah keluar. Rasulullah berkata, ada satu daripada mereka, mereka fa'awa ilallah fa'awahullah. Dia ni mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mendekatkan dirinya kepada dia. Yang kedua, fastahya. Dia nampak majlis ilmu tapi dia malu. Jauh-jauh dia duduk belakang-belakang. Fastahyallahu minhu. Maka Allah pun malu dengan dia. Yani Allah SWT malu kalau dia keluar majlis tersebut tak dapat apa-apa bahagian. Maka Allah SWT pun mengampuni dosa dia. Fastahyallahu minhu. Maka Allah pun malu dengan dia. Jadi apa? Apa maksud Allah malu dengan dia? Allah SWT malu kalau dia keluar majlis tak dapat apa-apa. Maka dia dapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala paling kurang. Tapi yang first tu fa'awa ilallah. Dia mendekatkan diri dengan Allah. Fa'awahullah. Maka Allah SWT mendekatkan diri kepadanya. Beza 2 orang ni. Yang ketiga, fa'a'rada. Yang ketiga, apabila dia nampak majlis ilmu, dia rasa benda ni tak ada apa-apa, fa'a'radallahu anhu. Maka Allah pun berpalingkan rahmat dia daripada si fulan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam Al-Quran. Tamam. Dia berkata, Allah Subhanahu wa taala membuka rahmat-rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala berkata, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Maka kami akan memalingkan tanda-tanda kami, yakni antara dia ilmu, rahmat Allah, iman dan apa-apa kebaikan yang kita boleh namakan.
Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku memalingkan tanda-tandaku daripada mereka-mereka yang bertakabbur di atas muka bumi dengan tak ada hak. Jadi kita ni kena sentiasa merendahkan diri kita, jangan rasa kita ni siapa-siapa. Dan orang yang paling banyak sekali dapat manfaat di dalam majlis, tak kiralah majlis ilmu ataupun majlis zikir, adalah mereka yang berasa ni mereka ni kosong, tak ada apa-apa. Datang majlis, mereka nak menadah tangan, semua nak ambil. Ada orang pula yang fikir mereka dah ada dah, aku datang ni masya-Allah, ambillah barakah, masya-Allah, tak ada apa-apa. Dapat sebagaimana yang diniatkan. Nak barakah, dapat barakah. Tapi kalau kita niat kita pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tadah kita, tangan kita, kerana kita rasa kita ni kosong, maka kita akan dapat penuhkan. Begitu hal, walaupun para ulama kita sekalipun, apabila mereka mendengar daripada orang yang alim lebih kecil daripada mereka, mereka tak pernah rasa bahawasanya mereka ni penuh. Siapa yang rasa penuh, dia kosong. Sayyidina Umar radhiyallahu an berkata, "Man qala inni alim fahuwa jahil." Siapa-siapa yang berkata aku ni alim, sesungguhnya jahil. "Man qala inni barrun fahuwa fajir." Siapa-siapa yang kata aku ni buat baik, dia pendosa. "Man qala inni fil jannah fahuwa fin nar." Siapa-siapa yang mengatakan bahawasanya dia adalah antara ahli-ahli syurga, sesungguhnya dia adalah daripada orang ahli neraka. Apa orang-orang Yahudi berkata, orang ahli kitab? Dia berkata apa? Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami ini anak-anak Allah, orang-orang yang disayangi Allah. Tamam. Tapi mana tempat mereka? Allah SWT berkata, "Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum." Kalau kamu ni anak-anak Allah, orang-orang yang Allah sayang, kenapa Allah SWT mengazab kamu dengan dosa-dosa kamu? Tamam. Bal antum basyarum mimman khalaq. Akan tetapi kamu ni manusia daripada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni tak ada siapa-siapa. Kadang-kadang kita tengok orang alim, masya-Allah, dia ni hebat. Itu memang dalam hati kita rasa dia hebat. Tapi orang alim tak pernah rasa dia hebat. Pasal kalau dia pernah rasa dia hebat, dia tak boleh jadi alim. Kalau dia pernah rasa dia hebat, dia tak boleh jadi alim. Jadi ini sifat tawaduk sangat penting sekali. Tawaduk ni apa pula? Rendah diri. Kita belajar tentang rendah diri. Tawaduk ni macam ini ke? Jalan kena bengkok, tengok bawah. Kalau cakap tu nak macam takut-takut, lemah lembut. Memang cara cakap kita memang kena lemah lembut untuk ikut sunnah Rasulullah SAW. Tapi ada pada tempat-tempat dia kita mesti tegas. Tapi tegas bukan makna dia kasar. Tegas, lemah lembut. Ini semua sifat hati. Ini bukan sifat semata-mata sifat badan. Kalau setakat kalau tawaduk ni setakat rendah diri macam gitu je. Ataupun setakat nampak semua orang salam, cium tangan semua orang. Itu ada sedikit daripada tawaduk, tapi itu bukan hakikat tawaduk. Hakikat tawaduk ini apabila kita telah buang takabbur. Kita telah buang daripada diri kita yang mana kita rasa lebih baik daripada seseorang. Ini hakikat tawaduk. Apa dia? Dia opposite, bercanggah dengan sifat takabbur. Takabbur ni apa? Dia ada sifat ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Ini sifat takabbur. Sifat tawaduk ni dia tak pernah rasa yang dia lebih baik daripada orang lain. Itu hakikat tawaduk. Kebenaran tawaduk. Maka kalau kita nak rasa kita ni tawaduk, kita pergi ke situ. Kita rasa kita ni tidak ada lebih baik daripada siapa-siapa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah." Barang siapa yang bertawaduk kerana Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatkan darajatnya. Tamam. Macam mana nak dapat sifat tawaduk? Macam mana nak dapat tinggi darajat daripada Allah Subhanahu wa taala? Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, harta itu tidak kurang dengan sedekah, bahkan bertambah. Dan seseorang itu apabila dia lebihkan pemaafan, dia tidak akan tambah melainkan izzah, kemuliaan. Kita ni ada dalam satu
kalau yang terjadi di antara orang awam yang banyak adalah sekarang ni dah cukup, aku dah tak boleh sabar lagi, aku dah tak boleh maafkan lagi, dah cukup dah. Baik, tamam. Aku tak boleh hinakan diri. Fikir balik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana akhlaknya. Selalu maafkan orang. Maafkan. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita suka maafkan, situlah kita akan dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang masih hina aku je. Biarlah orang. Kita hidup ni kerana siapa? Kerana orang ke kerana Allah? Memang betul kita jangan kurang ajar dengan orang. Kita jangan berakhlak buruk dengan orang. Tetapi kita punya concern, kita punya concern adalah, kita punya prihatin adalah Allah. Apa yang Allah fikir tentang aku pada hal ini? Apa yang Allah fikir tentang aku kalau aku buat perkara-perkara tersebut? Kalau aku buat ni, apa yang Allah fikir tentang aku? Pasal apa? Ini dunia. Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Ini dunia setengah hari ataupun satu hari. Tak ada apa benda. Nanti tahun-tahun tu ke akhirat tahun-tahun. Dunia ni satu hari atau setengah hari. Kalau kasih maaf, berapa hari kasih maaf? Satu hari atau setengah hari. Allah kata dalam Quran, qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Bila Allah SWT bertanya dekat mereka dekat akhirat, berapa lama engkau hidup ke atas muka bumi? Qalu kam labithtum? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Berapa lama kamu hidup? Kami hidup satu hari atau setengah. Inilah kesusahan, kesedihan, kesakitan, kehinaan, satu hari ataupun setengah hari. Lepas tu habis. Lepas tu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat hidup pada waktu itu. Siapa-siapa yang bekalkan ketakwaan kepada Allah, situ dia akan dapat dia punya hasil dia. Siapa-siapa yang berakhlak mulia dekat atas muka bumi, situ dia akan dapat hasil dia. Jadi kita minta Allah Subhanahu wa taala memberi kita ketakwaan. Kita minta Allah Subhanahu wa taala memberi kita akhlak yang baik, akhlak dekat dengan akhlak para ulama, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Maka kita kembali kepada pelajaran kita. Tamam. Sebagaimana yang kita sebutkan, ada dua mazhab di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa dia? Al-Asy'ari dan juga Al-Maturidi. Tamam. Minggu lepas kita ada satu saudara membawa satu topik. Kira dia highlight satu topik, dia membawa perhatian kepada satu topik yang mana berbeza dengan apa yang dia diajar, berbeza dengan apa yang saya sampaikan. Yakni mungkin tuan-tuan dan puan-puan tahu, saya pun tak tahu, tapi selepas dia kasih tahu baru saya tahu. Dia kata khususnya pendapat Maulana Afifuddin. Dia kata Maulana Afifuddin dia tak galakkan kita sembahyang belakang orang yang berpegang Quran Sunnah ni saja. Okay, dia tak menggalakkan. Berbeza dengan apa yang saya katakan. Saya katakan memang betul. Itu pendapat banyak mazhab Al-Maturidi. Kalau kita lihat kepada mereka-mereka yang bermazhab Hanafi, mazhab Hanafi ini pula mereka terbagi kepada dua. Satu mazhab Hanafi ya orang yang ikut ulama-ulama Syam, dan lagi satu mazhab Hanafi orang yang ikut ulama-ulama India. Yang ulama-ulama Syam ni mereka tak ada masalah. Mazhab Hanafi apabila mereka mengatakan sembahyang di belakang mereka-mereka yang dikatakan golongan senang kita kata Salafi ataupun Wahabi. Tapi ulama-ulama India sangat strict dalam bahagian ni. Mereka berkata kita tak semayang belakang diorang. Kalau kita semayang belakang diorang, kita qada salat kita. Okey, begitu sekali pendapat mereka. Dan mereka sebagaimana yang kita katakan, mereka ada sandaran-sandaran mereka di dalam dalil-dalil Al-Maturidi, dalam mazhab Al-Maturidi. Kita pula mazhab Al-Asy'ari, kita tidak berpegang kepada pendapat tersebut. Okey, tapi kalau siapa-siapa rasa nak ikut kerana mungkin kebanyakan daripada kita sini adalah anak murid Maulana Afifuddin. Jadi kalau nak ikut jalan perjalanan Syekh, maka ikutlah. Okey. Tetapi dalam masa yang sama kita kena prihatin bab ni. Ada juga di dalam mazhab Al-Asy'ari tidak ada masalah. Di dalam mazhab Al-Maturidi terbagi kepada dua. Satu katakan tak ada masalah, satu lagi very strict. Jadi ikutlah mana yang
lebih sesuai. Kalau dah betul-betul dah suka dengan Maulana Afifuddin, dah ikut cara jalan dia, hati dah penuh cinta dengan dia, maka ikutlah cara dia. Tetapi kalau yang bagi mereka-mereka yang belajar mazhab Syafi'i dan guru-guru mereka tu banyak daripada mazhab Syafi'i dan pendapat Imam Al-Asy'ari, ikutlah pendapat Imam Al-Asy'ari. Tamam, dekat sini kita mesti open. Kita tak boleh jadi keras. Okey, kerana semua pendapat ulama adalah betul. Tetapi yang paling baik sekali, kita ikut cara mazhab yang kita belajar. Itu adalah yang paling sesuai. Pasal apa? Pasal bukan sahaja ada banyak lagi perbincangan yang kita akan mendapati banyak perencanggahan di dalam mazhab Ahlussunnah sendiri. Jadi untuk menghilangkan confusion ataupun tidak faham, maka lebih baik kita ikut perjalanan satu mazhab sahaja. Okey, itu adalah yang terbaik. Wallahu a'lam bissawab. Kita minta Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita dengan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Okey, sebagaimana yang kita telah masuk ke dalam arkanul Islam yang 5. Kita sudah sebutkan tentang syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kita telah sebutkan tentang kepentingan salat. Kita telah menyebutkan tentang sebahagian tentang zakat. Baik, ahlan wa sahlan. Di dalam rukun Islam, sebagaimana yang kita katakan, ada perbezaan di antara ulama mengatakan kita kena sebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ataupun cukup sekadar kita kan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan banyak banyak details yang kita telah kasihkan perbezaan di antara mazhab-mazhab yang famous dekat atas muka bumi pada hari ini. Satu benda yang kita nak sebutkan adalah, adakah kita ni akan menjadi syirik kalau kita meminta selain daripada Allah direct, kita gunakan perantaraan. Kita sebut tentang ni tak last week? Kita tak sebut Ini bab tentang tawasul. Tamam. Adakah salah kalau kita pakai tawasul? Tamam. Sekarang ni kita kena tengok dulu. Kita dalam hidup ni banyak perkara kita pakai tawasul. Kita nak datang dari rumah pergi ke office, kita pakai apa? Kita pakai kereta. Tamam. Hakikatnya Allah yang bawa kita daripada rumah ke office, ataupun Allah yang bawa kita dari rumah ke masjid. Itu hakikat kebenarannya. Tetapi kita gunakan perantaraan untuk sampai ke office. Kita gunakan perantaraan kenderaan untuk sampai ke masjid. Jadi dalam konteks ni, adakah kita menjadi syirik kalau kita pakai perantaraan? Mereka-mereka yang tidak bersetuju dengan menggunakan perantaraan, okey, menggunakan tawasul, mereka berkata kerana orang-orang yang menyembah berhala ni, apa yang dikatakan oleh Allah tentang mereka dalam Al-Quran, mereka katakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tak menyembah mereka-mereka, yakni patung-patung tersebut, melainkan kami nak mendekatkan diri kepada Allah. Yakni mereka percaya Allah tu satu, tetapi mereka menggunakan perantaraan untuk dekatkan diri kepada Allah. Habis kita ni orang Islam Ahlussunnah wal Jamaah pun pakai perantaraan juga. Apa beza kita dengan mereka? Lihat ayat Quran, perkataan yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma na'muduhum. Kita tidak menyembah mereka. Sekarang ni kita kalau gunakan perantaraan, kita sembah dia tak? Kita gunakan perantaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah kita sembah Rasulullah? Kita tak sembah Rasulullah. Kita kata Rasulullah tu Tuhan, kita tak rasa kata Rasulullah tu Tuhan. Kita katakan Rasulullah ini seorang manusia yang mulia, yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang sepertinya di atas muka bumi. Itu i'tikad kita ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melebihi batasan daripada seorang manusia. Tetapi Rasulullah manusia bukan macam kita. Tamam. Kita manusia ni batu-bata. Rasulullah ini seperti diamond. Batu juga, tapi bukan sebarang batu.
Satu batu tu boleh cost kadang-kadang sampai juta-jutaan. Kita batu ni, kalau bayar 20 sen pun, mungkin tak sampai. Begitu nilai kita dengan Rasulullah. Rasulullah SAW lebih hebat daripada apa yang kita contohkan. Rasulullah SAW itu memang manusia. Kita gunakan perantaraan Rasulullah. Kita gunakan perantaraan suratul Fatihah. Kita tidak sembah sebarang perantaraan. Habib Salim Asy-Syatiri, rahimahullah, astagfirullah. Habib Salim Asy-Syatiri hafizahullah, mudah-mudahan Allah SWT memelihara dia, memanjangkan umur dia, memberikan dia kesihatan. Dia adalah mudir Rubat Tarim. Dia berkata apa? Mereka yang menyangka bahawasanya kita menyembah kubur tersebut apabila kita menziarahi kubur. Okey. Tanyalah mereka satu perkara. Pernah tak mereka lihat kita ni sujud dekat atas kubur tu? Pernah tak? Tak pernah. Ataupun kita sembah kubur tersebut, ataupun kita solat ke atas kubur tersebut. Pernah tak? Tak pernah. Kalau tak pernah, maka kita telah selesai masalah kita. Kerana apa? Cara kita menyembah adalah solat. Dan kita tidak pernah menyembah kubur. Oleh itu telah selesai masalah kita yang kita tidak akan lakukan syirik melalui tawasul. Tawasul ini Rasulullah SAW sendiri mengajar. Ada pula orang cakap, tetapi itu Rasulullah mengajar waktu hidup. Kalau dia telah mati macam mana? Tamam. Rasulullah SAW ada menyebutkan dalam hadis yang lain kepada Sayyidina Uthman radhiyallahu an tentang doa tawasul. Allahumma inni atawajjahu ilaika Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi liyataqdiya hajati. Allahumma syaffi'hu fiyya. Ini doa tawasul yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah berkata kepada Sayyidina Uthman, sampaikanlah kepada mereka yang tidak akan jumpa kepada aku. Jadi kalau Rasulullah suruh sampaikan kepada orang yang tak jumpa dengan dia, maknanya boleh lakukan ke tak? Boleh lakukan. Takkan Rasulullah ajar benda nak mensyirikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita katakan itu salah, maknanya kita kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah. Boleh ke kita kata Rasulullah salah? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kemudian di dalam bab pemberian zakat, kita nak tambah lagi. Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Al-Quran, alladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum. Bagi mereka-mereka yang berbakhil dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah memberi mereka, mereka menyangkakan bahawasanya kebakhilan mereka itu menjadikan kebaikan kepada mereka. Bal huwa syarrul lahum. Akan tetapi itu adalah keburukan bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Apa-apa yang mereka bakhilkan akan digantung di atas leher mereka dekat hari kiamat. Walillahi mirathus samawati wal ard. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mirath. Apa mirath dalam bahasa Melayu? Irth. Orang beli meninggal apa? Harta pusaka. Atau apa nama lain daripada harta pusaka? Allah Subhanahu wa taala yang mewarisi segala apa yang di atas langit dan juga atas muka bumi. Walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan setiap sesuatu. Mana nak pergi kalau kita tak bayar zakat kepada Allah? Mana nak pergi? Tak boleh lari. Dalam dunia sendiri Allah Subhanahu wa taala akan mengambil daripada kita sebelum akhirat. Akhirat lagi satu masalah besar. Para ulama berkata, mengikut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kama tadinu tudan. Sebagaimana yang engkau lakukan dekat atas muka bumi ini, kamu akan dilakukan sedemikian perkara. Kita kalau berbaik dengan orang, orang akan berbaik dengan kita. Kita kalau kurang hajar dengan orang, orang akan kurang hajar dengan kita. Itu hakikat kehidupan dunia. Lagi satu hadis Rasulullah menyebutkan, birru aba'akum tabarrakum abna'ukum. Berbaiklah kepada kedua ibu bapa kamu, maka anak-anak kamu akan melakukan kebaikan kepada kamu.
Wa'iffu ta'iffa nisa'ukum, dan hendaklah kamu menjaga kehormatan kamu, maka isteri-isteri kamu akan menjaga kehormatan mereka. Ulama berkata, kadatid dunya an takuna dara jaza. Hampir-hampir dunia ni tempat menjadi pembalasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita lakukan kepada orang, kita akan dapat balik. Kita lakukan kebaikan, kita akan dapat baik kebaikan. Kita permurah, orang akan bermurah dengan kita. Kita nak orang berbaik dengan kita, maka kita mestilah berbaik dengan orang juga. Tetapi apabila kita melakukan kebaikan tu, kita niatlah untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata untuk orang melakukan kebaikan kepada kita. Akan tetapi banyak kebaikan yang kita patut dapat, Allah Subhanahu wa taala menyimpan untuk hari akhirat. Banyak keburukan yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala sama ada maafkan atau Allah Subhanahu wa taala membalas dengan penuh lemah lembut di atas muka bumi. Tamam. Kemudian dekat akhirat lagi Allah Subhanahu wa taala maafkan insya-Allah, dan sebahagian mereka naudzubillah min zalik Allah Subhanahu wa taala mengazab. Kita meminta Allah Subhanahu wa taala perlindungan daripada perkara tersebut. Wa saumi Ramadan, kemudian berpuasa di dalam bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya diwajibkan puasa di atas kamu seperti mana yang diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Apa tujuan puasa? Allah Subhanahu wa taala katakan la'allakum tattaqun, agar kamu ni bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Apa hakikat takwa? Kita tahu bahawasanya takwa ni yang kita selalu dengar waktu salat Jumaat. Apa yang dikatakan oleh khatib? Kita melakukan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Ini definisi takwa yang ringkas. Tamam. Kita melakukan segala apa yang Allah perintah dan menjauhi segala apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. First kali kita fikir kita dah buat ke semua tu? Kita minta Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah agar kita dapat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat takwa diberitahu oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Hakikat ketakwaan yang diberitahu oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ada 4 perkara. Yang pertama sekali, al-khawfu minal jalil. Kita ni bertakut kepada yang maha perkasa, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kepada yang maha perkasa. Ini perkara pertama di dalam takwa yang disebutkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Yang kedua, wal amalu bit tanzil. Kita mengamalkan dengan Al-Quran. Besar besar tanggungjawab nak amal dengan Quran. Nak digolongkan daripada mereka-mereka yang bertakwa ni, mesti amalkan Al-Quran. Wal amalu bit tanzil, mengamalkan dengan Al-Quran. Yang ketiga, wal isti'dadu lirrahil, menyiapkan diri untuk perjalanan yang jauh. Menyiapkan bekalan diri untuk perjalanan yang jauh. Ini perkara yang ketiga di dalam takwa. Perkara yang keempat, ar-ridha bil qalil. Kita redha dengan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang sedikit. Kita redha kepada Allah dengan apa yang sedikit. Okey, ini yang disebutkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sesungguhnya puasa adalah satu ibadah yang hebat sekali, yang mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan ganjaran-ganjaran yang hebat di dalam puasa. Sampaikan Allah Subhanahu wa taala berkata, kullu amali ibni Adam lahu. Setiap amal anak-anak Adam adalah untuk dia sendiri, illa shaum fa innahu li. Kecuali puasa, ianya untuk aku. Wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalasnya.
Kalau banyak amalan-amalan yang Allah SWT sebut tentang sedekah, kadang Allah SWT ganjar kepada 10, kadang ganjaran 70, kadang-kadang ganjaran 700 Allah kata. Tamam. Tetapi kalau puasa Allah kata aku yang akan memberi ganjaran kepadanya. Allah tak sebutkan 10, 20, 70, 80, 200. Allah sebutkan aku sendiri akan memberi ganjaran kepadanya. Wa ana ajzi bih. Jadi kita minta Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita hidayah dan taufik agar kita dapat lakukan puasa dengan cara betul. Puasa ni sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan puasa, okey. Puasa ni disyariatkan di dalam tahun kedua Hijrah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas puasa disyariatkan, maka zakat pula disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Tahun kedua Hijrah kat mana? Kat Mekah, kat Madinah? Kat Madinah, betul? Tahun kedua Hijrah. Mestilah Madinah. Tamam. Dah lepas Hijrah. Tamam. Tahun kedua Hijrah dekat Madinah, puasa diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Ramadan diwajibkan ke atas umat Islam, sebelum Ramadan diwajibkan ke atas umat Islam, ada hari yang diwajibkan ke atas umat Islam sebelum Ramadan diwajibkan. Yakni puasa Ashura. Puasa Ashura ni diwajibkan ke atas orang-orang Islam dan orang-orang bukan Islam sekalipun seperti Yahudi dan juga kalau tak silap saya di dalam agama Nabi Ibrahim. Tamam. Kerana di dalam Mekah itu ada peninggalan-peninggalan Arab yang masih melaksanakan agama Nabi Ibrahim sebelum Islam dibawa. Jadi sebelum Ramadan diwajibkan orang Islam berpuasa pada hari Ashura, 10 Muharram. Wajib. Maka setelah masuk dalam tahun kedua Hijrah, Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan puasa di dalam bulan Ramadan, dan kewajipan puasa 10 Muharram dibatalkan, akan tetapi sunat masih kita berpuasa pada 10 Muharram. Begitu puasa sebelum datangnya kewajipan di dalam bulan Ramadan. Kemudian di dalam Ramadan ni banyak ganjaran-ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala beri. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ni masya-Allah dah lupa Ramadan, dah lupa hari raya, dah lupa apa semua. Kalau sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka menyesal dan sentiasa risau 6 bulan selepas keluar Ramadan. Daripada keluar Ramadan sehingga 6 bulan, mereka selalu risau apa yang terjadi dengan Ramadan mereka yang lepas. Dan ini antara tanda-tanda Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal dia. Satu orang ni kalau Allah Subhanahu Wa Taala terima amalan dia, dia sentiasa risau, Allah terima ke? Aku risau kalau Allah tak terima, tetapi aku harap Allah terima. Harapan tu jangan hilang. Allah akan terima insya-Allah. Tetapi dia macam kadang-kadang risau, Allah terima ke? Ramadan aku lakukan tarawih 20 rakaat, Allah terima ke? Aku puasa, Allah terima ke? Zakat aku beri sebagian-sebagian, sekian-sekian, Allah terima ke? Begini hal orang yang Allah Subhanahu Wa Taala terima amalan mereka. Tetapi mereka yang Allah tak terima amalan mereka, aku dah puasa, tarawih, tiap-tiap malam aku dalam bulan Ramadan aku tak miss 20 rakaat. Plus 3 lagi. Tamam, witir. Tamam. Kalau hari-hari aku pergi masjid, aku buka puasa kat masjid, masya-Allah. Hari-hari aku kasih orang makan, Allah, gembira. Ini question mark. Ini tanda soal. Kita tak katakan Allah tak terima, kita harap Allah terima juga walaupun ada kita amalan, kalau apa kita lakukan amalan semua kurang keikhlasan. Kita harap tetap Allah terima, tapi itu dalam keadaan bahaya. Kalau rasa tenang je, aku dah lakukan ni, aku dah lakukan ni. Antara tanda-tanda amalan kita terima, kalau kita buat baik, kita dah lupa, kita tak ingat. Bahkan kita risau kalau kita tidak melakukan dengan 100% sepenuhnya. Itu antara tanda-tanda Allah Subhanahu Wa Taala terima amalan kita. Tapi ada ke dalil dalam hadis Al-Quran? Ada.
Zaman kita ni zaman suka tanya dalil hadis Quran. Allah kata dalam Al-Quran, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubahum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Mereka-mereka yang dah memberi ni, walladzina yu'tuna ma atau, mereka memberi apa yang diberi oleh Allah, wa qulubuhum wajilatun, tetapi hati mereka ni bergolak-galik, risau. Annahum ila rabbihim raji'un, bahawasanya satu hari mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila hadis ni, ayat ini diturunkan, Rasulullah Sayyidina Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ini adakah ini sifat orang yang memberi sedekah atau ini orang yang tak memberi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan bahkan itu adalah sifat orang yang memberi, orang yang pemurah. Mereka takut mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ yang sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, jadikanlah kita punya concern ni, kita punya kerisauan untuk Allah SWT terima amalan kita lebih daripada memperbanyakkan amalan tersebut. Kita katakan perbanyakkan amalan, perbanyakkan, jangan kurangkan. Tetapi kita punya concern bagaimana Allah nak terima amalan kita tersebut. Pasal apa? Kalau kita punya concern Allah SWT terima atau tidak, maka kita akan memperbetulkan niat kita. Niat kita dibetulkan, ilmu dibetulkan, akhlak dibaikkan, hati ditarbiyah. Macam gitu kita punya concern kalau kita merisaukan bahawasanya Allah terima atau tidak. Daripada memperbanyakkan. Ada orang banyak amalan mereka, banyak. Harta mereka banyak, belanja di jalan Allah banyak. Tetapi bagaimana hal soal diterima atau tidak? Bagaimana hal soal diterima atau tidak? Tamam, diterima ke? Banyak lakukan, banyak. Manfaat banyak orang dapat, banyak. Tapi Allah terima atau tidak? Jadi kat situ yang kita punya concern. Dalam masa yang sama, kita tidak katakan kurangkan amalan. Tak. Perbanyakkan amalan dan juga dalam masa yang sama, jadikanlah kita punya concern tu lebih kepada Allah terima atau tidak amalan tersebut. Dan ingatlah, dalam apa-apa perkara sekalipun, apabila kita melakukan, apabila kita perbanyakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka chances ia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih tinggi. Pasal apa? Pasal dia diisi dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Macam mana nak ditolak? Allah Subhanahu Wa Taala muliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bila lihat perkara tersebut, macam mana Allah nak tolak? Diisi dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nak tahu sunnah-sunnah Rasulullah ni? Aku dah sekarang alhamdulillah aku nak tahu tentang amalan aku ni macam mana dan terima atau tidak. Bukan lagi berbanyak lagi. Maka di situ kenalah tuntut ilmu. Tamam. Di situlah kena tuntut ilmu. Sesungguhnya di dalam ilmu fikih adalah antara ilmu yang banyak menekankan tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana hendak melakukan sunnah tersebut. Dan di dalam ilmu fikih. Wa shaum Ramadan, dan berpuasa di dalam Ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan juga melakukan haji bagi mereka-mereka yang mampu. Tamam. Ma'al ikhlas wa tasdiq. Tamam. Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi berkata dengan ikhlas dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak ikhlas, maka dia akan tergolong di kalangan orang munafik. Kita minta Allah Subhanahu wa taala memelihara kita. Barang siapa yang tidak mempunyai kepercayaan di dalam hatinya, maka dia adalah seorang kafir. Bila kita cerita tentang haji ni adalah apa? Kita katakan rukun Islam. Rukun Islam Rukun Islam. Tetapi berapa banyak emphasis ataupun penekanan kita meletakkan di dalam anak-anak kita ataupun diri kita sendiri untuk melakukan haji sejak dia kecil lagi. Bahkan kebanyakan orang meletakkan penekanan untuk pelajar betul-betul UPSR kena PAS. Lepas tu ada SPM kena PAS. Lepas tu kena apa? Diploma. Lepas diploma kena belajar universiti. Tamam. Itu konsep yang diletakkan dalam kepala. Sama ada kita taruh di dalam diri sendiri ataupun kita taruh di dalam anak-anak kita.
ataupun ditaruh di dalam orang jagaan kita. Rukun Islam ke? UPSR? Bukan rukun Islam kan? Tak apa, budak tu belum balik. UPSR. SPM, rukun Islam? Bukan rukun Islam. Tetapi kita tengok berapa banyak effort kita taruh untuk SPM, berapa banyak duit belanja dengan tuition dia lagi, dengan buku-buku dia lagi, belajar daripada primary 1 sampai secondary 5 untuk ambil SPM. Hari-hari belajar, buka buku 8 jam. Hari-hari 8 jam untuk semata-mata untuk pass SPM. Daripada primary 1 sampai secondary 5. 11 tahun. Berapa banyak effort kita taruh untuk dunia. Lepas SPM, terus lagi universiti. Bila time kerja, apa yang degree pun tak pakai. Dia tengok degree, okey, masuk kerja. Apa yang nak belajar semua tak pakai. Tanya kebanyakan orang yang nak belajar universiti, kalau tak percaya, jangan tanya saya. Saya memang tak pernah belajar universiti. Tapi ini hakikat dia. Semua kita tahu. Kecuali sedikit yang mungkin kerja bersesuaian dengan apa yang mereka belajar. Macam seperti doktor atau apa segalanya. Tetapi apa yang kita nak katakan situ bukan bab kita pakai ke tak pakai. Tetapi kita nak tengok berapa banyak penekanan kita taruh untuk kita punya dunia yang bukan daripada satu rukun Islam pun. Dan kita tak katakan tak penting tekankan. Tetapi kita kena menekankan lebih kepada rukun Islam. Bagaimana anak kita solat subuh atau tidak. Kita taruhkan di dalam hati dia ni daripada sekarang dia niat nak pergi haji. Daripada kecil-kecil lagi kita sama-sama bawa dia register pergi haji. Saya tak tahu umur berapa boleh register untuk pergi haji kat sini. Tapi daripada kecil lagi, first thing kita buat untuk dia dapat untuk pergi haji je, terus register untuk pergi haji. Supaya apabila dia balik, terus dia dapat lakukan haji. Okey, balik tak boleh. Mungkin dia ada sekolah. Okey, dia habis SPM, terus dia dapat lakukan haji. Itu penting sekali kita letakkan penekanan dalam rukun Islam. Tetapi kita semua lupa dan leka. Kerana apa? Kerana kita suka meletakkan priority. Kita kasih priority kepada dunia kita. Memang begitu manusia. Terikut-ikut, terambil dengan aliran. Orang semua lakukan, kita pun ikut. Tetapi kalau selepas hari ini dah belajar, kita kena tukar kita punya concern. Kita punya concern bagaimana anak aku dapat lakukan haji. Bagaimana aku dapat lakukan haji. Itu perkara yang pertama kita kena fikirkan. Kerana apa? InsyaAllah syahadah kita lakukan, solat kita lakukan, zakat kita lakukan, puasa Ramadan kita lakukan. Tapi haji ni, orang kata apa, nanti aku tua bolehlah pergi haji. Haji ni wajib. Wajib. Kalau kita mati sebelum melakukan haji, apa yang akan dilakukan? Kita berhutang dengan Allah. Apabila kita mati belum melakukan haji, akan dikeluarkan sebahagian harta untuk dilakukan haji untuk kita. Tapi tak sama. Kalau kita lakukan sewaktu hidup dan kita lakukan setelah mati. Tamam. Kalau di dalam 3 mazhab, Maliki, Hambali dan Hanafi, apabila kita ada kemampuan untuk pergi haji, wajib kita mempercepatkan terus. Kita tak boleh lengah-lengahkan lagi. Kalau di dalam mazhab Syafi'i, kita wajib juga untuk plan bila kita nak lakukan haji. Tetapi tidak wajib untuk dipercepatkan. Okey, tetapi sunnah untuk kita percepatkan di dalam mazhab Syafi'i. Tetapi kalau kita mati sebelum melakukan haji, dalam masa yang sama kita mampu untuk pergi haji, berhutang, berdosa. Dan dosa tu takkan dilepaskan sehingga kita orang dah lakukan haji ke atas kita. Nak ke kita mati berdosa walaupun orang tu lakukan haji untuk kita? Kita mati patut cepat-cepat kita nak rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nak amalan-amalan kita tergantung. Kita tak nak kena question dengan malaikat. Kalau kita mati 1 hari sebelum, kalau kita mati mungkin sebulan sebelum waktu haji, mungkin sempatlah anak kita dapat uruskan. Dalam sebulan tu kena question dengan malaikat. Kenapa kau tak lakukan haji? Kenapa kau tak lakukan haji? Kenapa sanggup ke? Itu nasib kalau sebulan. Kalau baru lepas bulan haji, lepas tu meninggal, setahun. Kenapa kau tak lakukan haji? Kenapa kau tak lakukan haji? Kita mesti fikir tentang perkara-perkara ini. Itu kehidupan sebenar di dalam kubur.
Itu kehidupan yang sebenar dekat akhirat. Dekat sini ni hidup sementara sahaja. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan perjalanan kita untuk pergi haji, dan bagi mereka-mereka yang pergi ke haji, kita minta Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan perjalanan mereka, menerima haj mereka, menunjukkan mereka cara benar untuk melakukan haji, menjaga adab dan akhlak mereka, merasakan yang mereka itu melakukan seperti mana apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan dalam ibadah kita, apabila kita melakukan, contohnya walaupun menyebut di dalam rukun Islam yang 5 ni, menyaksikan bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, melakukan salat, melakukan puasa, melakukan zakat, melakukan haji, kita mestilah ingatkan diri kita bahawasanya perkara kita ni melakukan perkara apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah puasa daripada subuh ke maghrib, kita puasa daripada subuh ke maghrib. Kita bukan melakukan ibadah yang tak ada apa-apa, kita melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melakukan tawaf 7 kali, kita pun lakukan tawaf 7. Rasulullah buat sa'i di antara Safa dan Marwah, kita juga buat sa'i di antara Safa dan Marwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wukuf di Arafah, kita pun berwukuf di Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermalam di Mina dan juga bermalam di Muzdalifah, kita juga lakukan. Rasulullah yang lakukan jamrah, kita juga lakukan jamrah. Kita mesti ingat ni, kita melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah salat 5 waktu, angkat takbir, kita juga angkat tangan kita. Sebut Allahu Akbar, kita sebut. Rasulullah baca Fatihah, kita juga baca Fatihah. Rasulullah rukuk, kita juga rukuk. Maka setiap perkara di dalam ibadah ni kita menghadirkan diri kita bahawasanya kita melakukan seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada beza. Melainkan apa yang kita lakukan ni kurang sunnah-sunnahnya, itu sahaja. Tetapi kita mesti mengingatkan diri kita bahawasanya kita melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kita appreciate ibadah tersebut. Baru kita menghargai ibadah tersebut. Baru kita rasa kita tak nak tinggalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Baru kita apabila datang waktu salat, apabila dengar azan terus kita mengejar kepada salat. Kerana apa? Itu sifat Rasulullah. Bila diberikan azan, Rasul yang disifatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah itu seperti dia tak kenal siapa-siapa walaupun ahli keluarganya. Macam gitu sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena mesti seperti cuba untuk mengikut sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita mempercayai 5 rukun Islam tersebut dengan ikhlas, kita mesti lakukan dengan ikhlas. Apa maksud ikhlas? Lakukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada melakukan untuk perkara-perkara lain di dalam hati kita. Dan kepercayaan, yakni kita percaya dengan janji-janji Allah dan janji-janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mensyaki sikit pun. Okey? Syak ni ada level-level dia. Tapi kita syak yang paling kurang ni ataupun yang paling rendah, yang mana kita harap tidak ada di dalam diri kita, yang mana senang untuk kita keluarkan, adalah kita mensyaki. Betul ke Rasulullah cakap macam ini boleh jadi? Jangan, itu keluarkan terus siang-siang. Rasulullah kata jadi. Rasulullah kata A. Rasulullah kata alif. Rasulullah kata ba. Macam gitu. Tapi aku tak nampak, aku tak rasa. Memanglah aku tak nampak, aku tak rasa, pasal kita buta. Kita sebut, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, tamam, fa innaha la ta'mal absar. Mereka tu tak buta mata, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Akan tetapi mereka tu buta hati yang ada di dalam ada mereka. Pasal tu kita tak tahu kebenaran. Dan yakin ni pun ada level-level dia. First kali ilmul yaqin. Level yang pertama, ilmu yaqin. Yakni kita yakin dengan ilmu. Itu kebanyakan orang yang kita mampu lakukan. Yakin dengan ilmu. Tamam. Pasal apa? Yang level 2 dengan level 3 ni tak. Memang very sikit orang boleh dapat. Sangat-sangat sikit orang yang boleh dapat level 2, level 3. Zaman sekarang ni jangan katakan level 1 pun banyak orang tak ada. Jadi kita kena berhati-hati. Tetapi yang wajib kita paling kurang adalah ilmu yaqin. Kita meyakini dengan janji Allah dan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui ilmu. Kita tahu, kita dapat tahu, kita cakap yes. Itu ilmu yaqin. Nombor 2, ainul yaqin. Melihat keyakinan tersebut.
Tamam. Seperti apa yang terjadi dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita lihat perkara yang pelik terjadi kepada Nabi Ibrahim. Kita ni belum pernah melihat lah. Tapi orang sekelilingnya dapat ilmu ainul yaqin. Dan kita kalau nak naikkan darajah kita daripada ilmu yaqin kepada ainul yaqin, kita mesti duduk dengan orang-orang yang kuat yakin mereka. Mereka yang kuat iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ainul yaqin. Nombor 3, haqqul yaqin. Hakikat keyakinan. Dan semua para nabi ada hakikat keyakinan, dan juga banyak para aulia ada hakikat keyakinan. Tamam. Itu yang level paling tinggi sekali. Apa tu haqqul yaqin? Imam Al-Ghazali berkata di dalam Ihya Ulumuddin, tak boleh cerita. Apa dia? Tak boleh cerita. Macam kita cerita apa? Kita cakap makan cili. Pedas. Pedas tu macam mana orang yang tak pernah makan cili? Macam gitu. Tamam, itu je. Panas. Pedas lain. Macam mana nak tahu pedas? Kena rasa sendiri. Haqqul yaqin ni tak boleh cerita. Nak cerita pun tak tahu nak cerita. Kalau cerita, orang ingat dia ni syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh faham bahasa dia bahasa lain. Nak haqqul yakin? Kerja keras. Tamam, kita minta Allah Subhanahu wa taala memberi kita haqqul yakin. Amin ya rabbal alamin. Barang siapa yang tidak ikhlas, maka dia akan tergolong di kalangan orang munafik. Apa maksud munafik? Munafik ni orang yang pura-pura iman di luar, dalam masa yang sama hati dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berpura-pura iman. Tamam. Yang kedua pula, barang siapa yang tak mempunyai kepercayaan di dalam hatinya, maka dia adalah seorang kafir. Dia ni terang-terang dia tak percaya kepada Allah, luar dan dalam dia terang-terang tak percaya kepada Allah. Dia digolong sebagai orang kafir. Cerita pasal orang kafir, Masya Allah, kita punya explanation. Bila orang tu dipanggil sebagai kafir? Adakah semua orang bukan Islam dipanggil sebagai kafir? Adakah semua orang Islam dipanggil sebagai kafir? Bukan semua orang bukan Islam dipanggil sebagai kafir. Kafir ni orang yang apabila hakikat kebenaran sudah sampai kepada dia, dia tak mahu beriman kepada Allah. Itu kafir. Contohnya Firaun. Dia kafir. Dia terang-terang dia nampak kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Dia nampak mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Contohnya Abu Jahal. Tamam. Dia terus terang dia melanggar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun tahu bahawa Rasulullah itu benar. Dia sendiri yang cakap, apabila salah satu orang Quraisy tanya kepadanya, wahai Abul Hakam, wahai bapa yang bijaksana. Dia dikenali sebagai orang yang bijaksana sebelum dia mendustai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasih tahulah aku, apa kebenaran Muhammad ni? Pelik. Dulu engkau kata dia amin, dia yang dipercayai. Dulu engkau panggil dia nama yang baik-baik. Apabila dia dapat kenabian, kita tak lihat pun sedikit sifat dia berubah, tetapi engkau ubah nama dia. Engkau kata dia pensihir, engkau kata dia gila, engkau kata dia cerita dongeng. Kasih tahu kebenaran. Dia kata, wallahi, dengan nama Allah, aku tidak mencaki satu pun apa yang dibawa oleh Muhammad. Aku tak ada apa-apa kemusuhan dengan dia. Akan tetapi apabila Bani Hashim memberi makan, kita pun beri orang datang haji. Mereka beri makan, kami pun beri makan. Apa Banu Muttalib menyiapkan tempat rehat untuk mereka, kami pun menyiapkan tempat rehat untuk mereka. Apabila mereka menyembelih untuk orang-orang, untuk tetamu-tetamu Allah, kita pun menyembelih. Tetapi apabila datang seorang Nabi dari mereka, mana kita nak cari Nabi daripada kita punya kaum? Dan kami tak akan merendahkan diri. Kami sentiasa mesti nak rasa hebat. Oleh itu, kami tak ada cara lain melainkan mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikatakan oleh Abu Jahal. Tamam. Itu adalah perkara yang menjatuhkan dia, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kafir.
Orang yang apabila kebenaran sudah sampai kepada mereka, mereka mendustakan kebenaran dan mereka tak nak ikut. Itu kafir. Taib. Bagaimana pula hal-hal mereka yang dekat atas muka bumi ni? Contohnya lah kat Malaysia, kita katakan orang-orang yang bukan Islam ni, mereka kafir ke? Kafir ni maksudnya jahid, melanggar kebenaran. Okay. Seseorang itu tidak akan dikira sebagai kafir selagi mana kebenaran yang sebenar-benarnya tak sampai kepada dia. Ataupun Islam datang sampai kepada dia, tetapi dalam bentuk yang tak sempurna. Ataupun Islam terus tak sampai kepada dia. Contohnya orang-orang asli yang tinggal dekat jungle, yang tak pernah dengar pasal Islam langsung. Tamam. Orang kat Papua New Guinea contohnya. Ataupun kat mana-mana dekat atas muka bumi, banyak tempat orang-orang asli. Mereka ni tak pernah dengar pasal Islam langsung. Bolehkah kita golongkan mereka sebagai orang kafir? Tak boleh. Mereka bukan kafir. Bahkan mereka adalah orang yang bukan Islam. Betul bukan Islam. Orang yang Islam ni sampai kepada mereka dalam bentuk yang rosak. Kita dalam Malaysia ni alhamdulillah. Walaupun benar dalam Malaysia sekalipun Islam ni sampai kepada orang-orang yang bukan Islam banyak dalam bentuk yang rosak. Ada yang gunakan Islam untuk kepentingan diri sendiri, ada yang gunakan Islam untuk harta, ada yang gunakan Islam untuk kekuasaan, ataupun dia lihat neighbor orang Islam dia pun perangai pun teruk. Macam mana aku nak convert itu Islam, masuk Islam, neighbor aku sendiri tengok, oh sudahlah. Tamam. Jadi mereka-mereka ni tidak digolongkan sebagai orang kafir. Tapi Islam dah sampai kepada mereka. Adakah wajib mereka mencari kebenaran Islam? Itu ada perbezaan di antara ulama. Kita tak akan masuk pasal bab tu, terlalu panjang. Ini antara untuk orang-orang yang Islam sampai kepada mereka dalam bentuk yang tidak sempurna. Itu dalam Malaysia. Bagaimana pula kat luar Malaysia, luar negara Islam? Islam ni disampaikan contohnya dekat negara-negara barat. Bukan salah Islam, tetapi salah media. Belakang media ni ada orang-orang tertentu yang nak merosakkan nama Islam. Tapi Islam tu sampai kepada mereka dalam bentuk yang salah. Jadi mereka sentiasa fikirkan Islam ni ajar keganasan. Mereka Islam ni ajarkan benda yang bukan-bukan. Jadi mereka pun takut dengan orang Islam. Dalam masa yang sama, mereka tak pernah bercampur dengan orang Islam. Mereka orang yang bukan Islam dekat negara barat, yang pernah bercampur dengan orang Islam, mereka tahu apa tu Islam. Tapi kebanyakan mereka belum pernah campur dengan orang Islam. Jadi mereka terus takut. Sekarang kita cakap dengan awak satu perkara. Ada satu company ni corrupted, penipu, merosakkan orang, bully orang. Kau nak kerja kat sini? Nak kerja ke? Nak tak? Tak ada siapa nak kerja. Kita tahu ke company tu penipu? Tak tahu. Tapi setakat dengar je terus kita tak tahu, tak nak kerja dengan dia. Begitu hal mereka. Kalau mereka tak masuk Islam kerana mereka mendengar agama ni agama kasar, maka mereka tidak dikenali sebagai kafir. Ada pula mereka yang telah sampai kebenaran Islam tetapi mereka masih tak nak masuk Islam, maka itu ia digolongkan sebagai orang kafir. Baik, bagaimana sekarang kita nak tahu bahawasanya orang tu sampai dah disampai kepada dia kebenaran Islam ke belum? Sekarang kita boleh tahu ke tak? Kita tak tahu. Melainkan mereka-mereka yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ataupun disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana sekarang ni semua orang ni kafir ke? Mereka bukan Islam. Kita nak panggil kafir, kita tak boleh panggil mereka kafir. Itu kita kena berhati-hati. Nanti semua mati, semua masuk neraka. La ilaha illallah. Tamam. Kunci neraka tu siapa punya? Tamam. Itu Allah yang punya, bukan kita punya. Kita ni bukan tugas kita untuk masukkan orang dalam neraka ataupun masukkan dalam syurga. Bahkan kita ni kita sentiasa minta kepada Allah, wahai Allah, berilah hidayat kepada dia. Berilah hidayat kepada dia. Keluarkanlah dia daripada kegelapan. Keluarkanlah dia daripada kesesatan. Habis kalau kubur-kubur orang kafir, kita kata ke ni semua dia azab ni, confirm ahli-ahli neraka ni.
Tak, kita minta Allah Subhanahu Wa Taala mengurangkan azab mereka. Tamam. Kerana apa? Nak doa rahmat untuk mereka memang tak boleh. Orang Islam je yang boleh terima rahmat. Jadi apa yang boleh kita doakan mereka? Ya Allah, kurangkanlah azab mereka. Kalau mereka diazab, ya, mereka yang tak diazab, itu terserah kepada Allah nanti macam mana Allah nak deal dengan diorang. Jadi kita mesti, hati kita mesti sentiasa harapkan kebaikan untuk orang. Jangan kita harapkan kejahatan. Begitulah hal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan musuh-musuh dia. Rasulullah bermusuh ke? Rasulullah tak bermusuh. Orang yang bermusuh dengan dia. Bila kita katakan tentang musuh-musuh Rasulullah, Rasulullah tak bermusuh. Orang yang bermusuh dengan dia. Rasulullah tak pernah harapkan keburukan untuk Abu Jahal. Rasulullah tak pernah harapkan keburukan untuk Abu Lahab. Bahkan Rasulullah sentiasa meminta Allah Subhanahu Wa Taala agar memberi hidayat kepada mereka. Bagaimana pula kita sekarang nak mengharapkan kejahatan untuk orang? Lihatlah diri sendiri, ceklah kalau kita nak ikut akhlak Rasulullah, kemudian kita panggil kita ni umat Rasulullah, maka cek dulu akhlak kita. Adakah akhlak kita seperti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu cerita tentang munafik, kafir dan bukan kafir. Taib, mereka-mereka yang bukan kafir ni, apa akan jadi kat mereka ke akhirat? Kalau kita katakan masuk neraka tak adil. Nak masuk syurga kena ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kunci masuk syurga. Bagaimana hal mereka? Ini mereka dinamakan sebagai Ashabul A'raf. Mereka dinamakan sebagai Ashabul A'raf. Nah, Ashabul A'raf ni dekat akhirat Allah akan menguji mereka kali kedua. Cara Allah menguji itu wallahu a'lam. Ada juga diberitahu oleh beberapa ulama kita cara mereka diuji, akan tetapi kebenaran hakikat mereka cara diuji itu adalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang akan terjadi? Ulama-ulama kita berkata, maka akan yang paling dekat adalah mereka-mereka yang baik, yang bukan Islam, yang tak pernah suka menyakiti orang, yang tak pernah nak menyusahkan orang. Mereka ni ada high chance untuk masuk ke dalam syurga. Allah ni maha adil. Kita katakan Allah maha adil. Tapi mereka-mereka yang jahat, yang menyusahkan orang, yang takkan mentaati Allah walaupun kebenaran Islam sampai kepada mereka, maka mereka Allah akan meletakkan mereka di dalam neraka. Na'udzubillahi thumma na'udzubillah. Kita meminta Allah Subhanahu Wa Taala perlindungan dari api neraka. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala redha-Nya dan syurga. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Qawaidul aqaid, kaedah-kaedah akidah. Tamam. Sekarang ni kita nak belajar tentang basic-basic akidah. Qawaid yakni tiang-tiang. Dia lebih kurang dengan arkan. Okey. Qawaidul aqaid, kaedah-kaedah iman. Foundation iman. Wa aslul iman, dan prinsip iman. Tamam. Kamu beriktikad bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu ada. First kali kalau kita katakan kita sebut tentang Allah tu mesti ada. Allah Subhanahu Wa Taala itu ada. Okey. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala esa, yakni maha satu, maha esa. Tiada sekutu bagi Allah. Okay, kita syarahkan perkara ini dulu. Ini adalah sifat yang pertama bagi sifat 20 yang kita belajar. Sifat Allah yang pertama adalah wujud. Ataupun dikatakan maujud. Tamam. Allah Subhanahu Wa Taala ni first kali kita kena percaya bahawasanya dia itu ada. Kalau kita sembah Allah, Allah tu ada. Dan iman yang paling tinggi sekali, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Bahawasanya engkau menyembah Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah engkau melihat Allah. Tamam. Kalau engkau tidak dapat melihat Allah, maka ketahuilah sesungguhnya Allah melihat engkau. Ini asal iman, sifat wujud bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat yang
pertama sekali. Tiada perumpamaan bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala ni tidak ada sesiapa pun seperti Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian mereka yang mana mereka bermadhab dalam akidah madhab zahiri, mereka berkata, Allah berkata dalam Al-Quran, Allah tu ada tangan. Jadi dia kata Allah ada tangan. Dia kata Allah SWT kata dia ada betis. Dia ada betis. Dia kata Allah SWT tu duduk atas kerusi. La ilaha illallah. Apa segala perkara pun. Ini penting sekali. Kita semua hafal benda ni. Setiap apa perkara yang kita bayangkan Allah Subhanahu wa taala seperti itu, hakikat Allah adalah sebaliknya. Sekali lagi, segala apa yang kita bayangkan Allah Subhanahu wa taala seperti itu, hakikat Allah adalah sebaliknya. Maknanya kita tak boleh bayangkan Allah. Kita tak boleh bayangkan Allah. Kita tak boleh bayangkan Allah. Kita boleh bayangkan makhluk. Pasal apa? Makhluk ni dia ada beberapa prinsip makhluk. Yang pertama sekali ada bentuk. Allah SWT tak ada bentuk. Yang kedua, manusia ni ada sifatnya sama ada bergerak, bukan manusia, makhluk. Sama ada bergerak ataupun duduk diam. Allah SWT tidak bergerak ataupun tidak duduk diam. Ada warna. Allah SWT tak ada warna. Kalau kita cerita pasal kita punya komunikasi, ada suara. Allah Subhanahu Wa Taala tak ada suara. Allah Subhanahu Wa Taala adalah berbeza dengan apa yang manusia ataupun apa-apa yang dicipta. Allah Subhanahu Wa Taala berkata, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada satu perkara pun berumpama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tu Maha mendengar dan Allah Subhanahu Wa Taala tu Maha melihat. Kita lihat kena pakai mata, Allah Subhanahu Wa Taala tak lihat pakai mata. Kita kena nak mendengar kena pakai telinga, Allah Subhanahu Wa Taala tak dengar pakai telinga. Baik, macam mana ni lihat pakai mata atau telinga? Kita nak lihat kena pakai mata, kalau tak pakai mata tak boleh lihat. Nak dengar kena pakai telinga, kalau tak pakai telinga tak boleh dengar. Bagaimana Allah? Macam mana dia dengar? Macam mana dia lihat? Kita fikir sendiri. Dalam kalau kita tidur, kita mimpi, kita lihat tak? Kita lihat. Kita travel pergi sini, kita buat perkara macam ni. Kita lihat macam-macam. Pakai mata ke kita lihat? Pakai mata tak kita lihat? Tak. Mata tutup je. Kalau ada orang tu berdengkur lagi. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak melihat atau dia tidak melihat, dia tidak perlu melihat untuk memakai mata. Sedangkan manusia pun boleh lihat kalau tak pakai mata. Bagaimana pula Allah Subhanahu Wa Taala? Itu lebih hebat. Okey, kita dengar. Bagaimana kita dengar? Kalau kita berbisik dalam hati kita boleh dengar tak? Kita dengar. Bisikan hati kita dengar. Tapi pakai telinga tak kita dengar tu? Tak. Boleh ke? Boleh. Allah Subhanahu Wa Taala lebih hebat daripada perkara tersebut. Apabila Quraisy datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, sif lana rabbak." Beritahu kami tentang sifat-sifat Tuhan kau ni. Mereka nak Rasulullah ceritakan sifat ni macam sifat Tuhan mereka lah. Ada patung, ada yang kurma, kalau lapar makan, kalau tak lapar sembah. Ada yang macam ini, ada yang macam gitu. Rasulullah SAW dia berdiam sebentar. Allah Subhanahu Wa Taala berkata, kemudian apabila Rasulullah berdiam sebentar, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya dia Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Esa. Tidak ada seperti Allah. Tidak ada seperti Allah. Habis cerita. Allahus samad, Allah tu adalah tempat yang mereka kembali apabila mereka banyak keperluan. Lam yalid, Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak melahirkan. Walam yulad, Allah Subhanahu Wa Taala tidak dilahirkan.
walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada apa-apa pun seperti Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak ada kedua Allah. Tidak ada Allah yang kedua. Lau kana fihima alihatun illallahu la fasadata. Kalau ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka apa-apa yang ada di langit dan di bumi ini akan hancur. Tidak ada sistem. Pasal apa? Pasal satu Tuhan nak lakukan benda macam ini, lagi satu Tuhan nak lakukan benda macam itu. Macam mana benda nak jalan kalau ada dua Tuhan? Nanti ada, apa yang ada kalau ada dua bos, kalau ada dua Perdana Menteri, kalau ada dua khalifah, apa yang ada? Ada perperangan, ada pergaduhan. Kita boleh lihat diri kita ke atas muka bumi ni. Kalau ada ketua, apa jadi? Ada pergaduhan. Pasal tu di dalam Islam tidak boleh ada dua ketua. Ada satu je ketua. Tidak boleh ada dua khalifah. Ada satu je khalifah. Okey. Itu di antara manusia. Itu antara kerajaan yang kecil atas muka bumi. Bagaimana pula kerajaan yang maha hebat Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada boleh Allah yang kedua. Allah Subhanahu wa taala tu unik. Ya, dia sendiri sahaja. Allah Subhanahu wa taala, okey. Kita baca dulu semua perenggan ni, kemudian kita akan teruskan syarahan supaya kita tahu mana kita pergi. Okey. Tiada perumpamaan baginya, tiada serupa kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Tiada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maha mendengar dan Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, menciptakan kematian, menciptakan kehidupan, menciptakan ketaatan, menciptakan maksiat, menciptakan kesihatan, menciptakan kesakitan dan seluruh alam dan isinya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk manusia beserta amalan-amalan mereka, kadar rezeki mereka dan juga ajal mereka tanpa ada tambahan dan kekurangan. Tiada kejadian yang akan berlaku melainkan dengan qada'nya Allah Subhanahu wa taala, kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala dan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha hidup, Maha mengetahui, Maha berkehendak, Maha berkuasa, Maha berkata-kata, Maha mendengar dan Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala mengetahui pandangan mata yang khianat dan yang apa yang terbuku di dalam hati, dan mengetahui rahsia dan apa yang tidak dapat dilihat dengan pandangan mata. Allah Subhanahu wa taala mencipta segalanya dan Allah Subhanahu wa taala Esa yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala mengutus Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba-Nya dan rasulnya kepada sekalian manusia untuk memberi mereka petunjuk dan menyempurnakan kehidupan dunia mereka dan akhirat. Baginda sallallahu alaihi wasallam diperkuatkan dengan mukjizat yang nyata. Dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jujur dalam semua apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sirat, tentang mizan. Yani sirat itu titian, mizan penimbangan, haud telaga dan lain-lain lagi tentang perkara-perkara akhirat dan barzakh. Juga tentang soalan dari dua malaikat, azab kubur, nikmat-nikmat kubur, dan sesungguhnya Al-Quran dan semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah benar. Malaikat adalah benar, syurga adalah benar, neraka adalah benar, dan semua yang datang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Dan segalanya yang didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Baik. Kita teruskan. Tiada sesuatu pun yang sama dengannya Allah Subhanahu wa taala. Maha mendengar dan Maha melihat. Kita cerita tentang sifat 20 yang kita semua dah belajar. Yang pertama sekali adalah wujud. Yang kedua adalah qidam. Apa maksud qidam? Qidam ni sebelum setiap sesuatu. Allah Subhanahu wa taala ni tidak ada permulaan dia. Qidam yakni lama yang tidak ada permulaan dia. Kita cerita kalau lama, apa-apa yang lama pun
Kalau kita cerita mesti ada permulaannya. Apa yang paling lama yang kita boleh cerita? The Big Bang. Itu antara perkara yang paling lama kita boleh cerita. Ada permulaan dia? Ada. Bila permulaan dia? Tu Big Bang tu permulaan dia. Bumi, langit ni apa semua. Itu permulaan dia. Allah Subhanahu wa taala tu sebelum tu lagi. Bila Allah mula? Tidak ada permulaan. Pasal setiap apa yang ada permulaan, apa yang akan ada? Ada pengakhiran dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak boleh ada permulaan, tidak ada boleh pengakhiran. Bagaimana pula kita kalau cerita pasal syurga dan neraka, ada permulaan tetapi tidak ada pengakhiran. Betul tak? Kalau kita cerita pasal syurga dan neraka, apa yang kita belajar akan ada permulaan dan tidak akan ada pengakhiran. Bagaimana pula syurga dan neraka? Adakah pengakhiran yang tidak ada pengakhiran syurga dan neraka itu sama dengan tidak ada pengakhiran Allah? Tidak sama. Kerana apa? Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh berakhir dengan zatnya Allah. Akan tetapi syurga dan neraka tidak boleh berakhir kerana kehendak Allah. Kalau Allah kehendakkan berakhir, boleh berakhir? Boleh. Tetapi Allah SWT telah janji dia tak akan akhirkan. Jadi syurga dan neraka ni dia tidak berakhir kerana kehendak Allah. Allah tak nak dia berakhir. Tetapi zat Allah tu tidak boleh berakhir sekalipun. Okey, itu adalah penting sekali. Qidam adalah yang tidak ada permulaan, baqa yakni kekal abadi, tidak ada pengakhiran. Mukhalafatuhu lil hawadith, sebagaimana yang kita telah ceritakan, dia adalah berbeza dengan setiap apa yang baru. Apa yang baru? Setiap apa daripada Allah itu adalah baru. Setiap sesuatu selain daripada Allah itu adalah baru. Kerana apa? Ada permulaan dia. Bila ada permulaan, nama dia baru. Okey. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu berbeza dengan setiap sesuatu dengan yang baru. Mukhalafatuhu lil hawadith. Lepas tu Allah Subhanahu wa taala qiyamuhu binafsih. Kalau kita cakap berdiri Allah Subhanahu wa taala tu dengan diri sendiri. Tetapi berdiri bukan berdiri yang macam kita punya berdiri. Maknanya apa? Qiyamuhu binafsih bermakna Allah Subhanahu wa taala tidak bergantung kepada apapun. Allah Subhanahu wa taala tidak bergantung atau berhajat kepada apapun. Malaikat, malaikat ni mereka membantu Allah. Allah SWT tak perlu malaikat. Allah SWT Maha mengetahui lebih daripada apa yang malaikat tahu. Ada perkara-perkara yang malaikat tak tahu, Allah mengetahui. Allah mengetahui segala apa yang Allah akan, tetapi Allah SWT nak malaikat itu terjadi. Allah SWT nak ciptakan benda-benda yang menyembahnya, maka Allah SWT ciptakan. Allah perlu pada malaikat untuk bantu dia tulis kita dosa kita, pahala kita, tak perlu. Allah SWT tak perlu pada malaikat. Tapi manusia, Allah hantar Rasulullah SAW untuk menyebarkan agama. Adakah perlu Allah SWT menghantarkan Rasul-Rasul untuk menyebarkan agama? Allah tak perlu. Tetapi Allah nak muliakan manusia, maka Allah SWT cipta dari manusia itu para-para Rasul. Allah SWT tak perlu daripada apapun. Taib. Bagaimana pula kita cerita pasal kursi Allah, arsh Allah? Ada yang mereka berkata pula Allah bermayam dekat atas kursi. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Kita meminta Allah perlindungan daripada jatuh di dalam akidah seperti tersebut. Dia nak samakan Allah Subhanahu wa taala dengan manusia. Taib, kita katakanlah dia kata pemahaman dia mengatakan Allah bersemayam dekat atas kursi, Allah dekat atas arsh. Mana Allah sebelum kursi dan arsh? Allah telah wujud sebelum ciptaan kursi, sebelum ciptaan arsh. Mana Allah? Mereka berkatakan Allah SWT tu ada dekat atas langit ketujuh. Langit ketujuh ni setahu kita dicipta oleh Allah. Mana Allah sebelum langit ketujuh? Allah ini tak ada mana, tak ada waktu. Tempat dan waktu ini dicipta oleh Allah. Bagaimana Allah SWT berhajat atau memerlukan pada sesuatu perkara yang dia cipta, sedangkan perkara yang dia cipta tu datang selepas dia.
Dan pada satu hari akan dihancurkan semuanya. Segala makhluk, segala yang dicipta ni akan dihancurkan. Yang ada tu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana pula Allah akan pergi lepas Allah SWT hancurkan semua benda tu? Jadi Allah Subhanahu wa taala tak perlukan kepada sesuatu pun. Apa pun Allah SWT tidak memerlukan. Baik. Qiyamuhu binafsih. Tapi kita, kalau kita cipta sesuatu, kita perlukan? Kalau tak ada, susah hidup kita. Macam contohnya, kereta. Okay. Cipta kereta, cipta. Masya Allah, sekarang hampir semua orang pakai kereta. Tak ada kereta, susah. Itu manusia. Berbeza dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ada sifat qiyamu bin nafs, tak boleh. Kita tidak berhajat, kita berhajat kepada setiap sesuatu. Kita berhajat kepada orang miskin, kita berhajat kepada orang kaya. Kita berhajat kepada orang tua, kita berhajat kepada kanak-kanak. Kita berhajat kepada government, kita berhajat kepada opposition. Kita berhajat, setiap sesuatu kita berhajat. Orang bandar berhajat kepada orang kampung berhajat kepada orang bandar. Kita punya hidup ni serba kekurangan. Saya harap orang je. Tamam. Pasal tu penat. Tamam. Para aulia ni, orang-orang yang para wali, mereka tidak berharap kepada sesiapa pun. Mereka hanya berharapkan diri kepada Allah. Pasal tu hidup mereka senang. Nah, harap ni, pergantungan ni sifat apa? Sifat fizikal ke sifat hati? Ini sifat hati. Ini bukan sifat fizikal. Ini sifat hati. Maka kita mestilah bersihkan hati kita. Tamam. 9:35. Okey, kita akan berhenti dengan Maha mendengar dan Maha melihat. Bila kita cerita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sebahagian sifat Allah Subhanahu wa taala kita tahu melalui Al-Quran. Sebahagian sifat yang itu adalah sifat ketuhanan, kita tak boleh nafikan. Bahkan semua sifat-sifat ini datang daripada Al-Quran. Okey. Sebahagian sifat kita boleh faham dengan akal kita. Kalau kita cakap orang yang belajar filosofi. Sebahagian sifat-sifat ketuhanan ni boleh dipaham dengan akal. Dan sebahagian sifat ketuhanan tak boleh faham dengan akal, bahkan faham daripada nas-nas Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi semua sifat-sifat Allah ni ada disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi apabila yang kita katakan tadi sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadith, al-qiyamu bin nafs. 5 sifat ni boleh dipahami oleh orang-orang yang fikir tentang ketuhanan banyak. Siapa antara mereka? Mereka adalah filosofer. Mereka boleh membawakan 5 sifat ketuhanan walaupun tanpa mempelajari Al-Quran. Oleh itu, pelajaran filosofi ni kalau tidak dialirkan mengikut aliran Al-Quran dan Sunnah, kita boleh sesat. Selalu filosofi ni penting dialirkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kerana apa? Filosofi ni semua fikir aja. Ilmu dia tak ada landasan. Ilmu dia fikir. Itu je. Aku fikir macam ini, macam ini. Aku fikir macam itu, macam itu. Lepas tu fikir dia orang selalu bertukar. Pasal apa? Pasal tak melandaskan Quran dan Sunnah. Memanglah bertukar. Cuba kalau dilandaskan oleh Quran dan Sunnah. Akan tetapi kalau filosofer pelajari tentang sifat-sifat ketuhanan, ada syarat-syarat ketuhanan tu. Ada syarat-syarat ketuhanan. Dan itu adalah 5 sifat Allah Subhanahu wa taala boleh dipahami dengan akal. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, al-qiyamu bin nafs. Ini yang banyak filosofer tersilap dekat dalam 5 sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pula sifat Allah yang tidak boleh dipahami oleh akal langsung. Seperti Allah Subhanahu wa taala tu Maha mendengar dan Allah Subhanahu wa taala tu Maha melihat. Macam mana kita tahu Allah Maha mendengar? Pasal Allah yang kata dia Maha mendengar. Macam mana kita boleh tahu Allah SWT Maha melihat? Pasal Allah kata dia Maha melihat. Apa cerita? Taib, kan ilmu cukup. Kalau kita katakan Allah Maha mengetahui kan cukup. Memang cukup. Tapi Allah dah namakan dia Maha mendengar.
maka dia maha mendengarlah sebagaimana apa yang disifatkan oleh diri sendiri. Allah SWT kata dia maha melihat, maka dia maha melihatlah. Bagaimana dia dilihat? Allah Subhanahu wa taala, first kali Allah SWT mendengar. Tetapi Allah SWT mendengar tidak perlu kepada suara. Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kepada angin. Kita mesti ada angin baru suara boleh transfer daripada satu tempat ke satu tempat. Allah Subhanahu wa taala tidak perlukan telinga. Kita perlukan telinga untuk mengambil suara tu masuk di dalam lubang telinga. Allah Subhanahu wa taala tidak perlukan kepada eardrum. Bahasa Melayu kata apa eardrum? Gendang telinga untuk mendengar sesuatu. Kerana apa? Situ yang tempat kita punya suara, kita proses kita punya suara, kita dengar kita punya suara. Gendang telinga kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak perlukan kepada bahasa untuk mendengar. Ini pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pendengaran tu? Boleh bayangkan sekarang? Tak boleh bayangkan. Pasal tu Sayyidina Ali berkata, tafakkaru fil khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Fikirlah fikirlah kepada ciptaan-ciptaan Allah. Kita kalau nak renungi Allah tu, kita renungi pada ciptaan-ciptaan Allah. Janganlah renungi kepada zat Allah. Kita tak boleh faham. Kita kalau diberitahu kepada kita satu jenis makanan yang kita tak pernah dengar. Okey. Satu jenis makanan dihidangkan kepada kita. Kita tak pernah dengar nama dia. Kita tak pernah tengok, kita tak pernah tahu, diberitahu kepada kita. Boleh kita bayangkan makanan tu macam mana? Tak boleh. Itu makhluk. Bagaimana pula Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Penglihatan Allah Subhanahu wa taala tidak terhad dengan jarak. Kita ni kalau dah jauh kita tak nampak. Penglihatan Allah Subhanahu wa taala tidak terhad dengan objek. Kita ni ada tembok ni, lepas tembok kita tak boleh tengok. Penglihatan Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kepada cahaya. Kita kalau tak ada cahaya kita tak boleh lihat. Penglihatan Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kepada mata. Kita ni kalau tak ada mata tak boleh lihat. Begitulah penglihatan Allah Subhanahu wa taala ni tidak perlu kepada warna. Kita kalau tak ada warna panggil apa? Buta warna. Begitulah penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu adalah antara syarah ringkas daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, al-qiyam bin nafs, as-sami' al-basir. Nanti insya-Allah minggu depan kita akan teruskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang seterusnya. Itu semua penjelasan ringkas. Kalau penjelasan panjang memang satu kelas mungkin ambil satu sifat. Tamam, itu penjelasan panjang. Tetapi cukuplah sekadar dengan buku apa yang kita baca. Nanti insya-Allah kalau kita buka buku besar, kita boleh panjangkan lagi penjelasan-penjelasan. Akan tetapi apa yang kita sebutkan itu adalah sangat asas dan sangat basic supaya kita tidak memikir Allah Subhanahu wa taala itu seperti sesuatu yang kita pernah bayangkan tentang Allah. Allah Subhanahu wa taala ni luar bayangan. Kita tidak boleh fikir langsung bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Okey, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Wallahu a'lam bissawab.